Seterusnya saya menyebut yang berhormat rasah. 5 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam membahaskan rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2020 pada petang ni. Bagi saya ini ataupun kita secara ringkasnya kita kata IUU IPCC, ia adalah versi yang dikurangkan kalau dibanding dengan versi asal ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan pada tahun 2019 iaitu IPCMC. Tapi tak apalah, walau ini pilihan kerajaan yang kita ada pada hari ini, ada 2-3 perkara yang saya nak sebutkan pada petang ni. Yang pertama, di bawah Seksyen 37, iaitu di bawah tajuk penguntukan wang tahunan. Saya nak tanya, sebab ini adalah seksyen yang berkaitan dengan komitmen kewangan kerajaan. Saya nampak ada Suruhanjaya dianggotai oleh tak lebih dari 7 orang. Lepas tu ada jawatan kuasa, ada setiausaha, ada sekretariat dia diwujudkan. Biasa kalau kita ada Suruhanjaya memang akan ada penjawatan tertentu yang diwujudkan. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah penjawatan yang dicadangkan ataupun yang akan diwujudkan pada permulaan kepada Suruhanjaya ni? Dan berapakah komitmen kerajaan terhadap pembentukan Suruhanjaya ni? Sebab ianya penting, ia melibatkan dana awam dan juga keadaan kewangan kerajaan yang ketika ini yang menghadapi banyak tekanan termasuk kena berikan subsidi kepada rakyat dan sebagainya. Jadi itu yang perkara pertama. Yang kedua saya nak sebutkan, izinkan saya merujuk kepada Seksyen 9 iaitu berkenaan dengan pengosongan jawatan. Saya sebenarnya menyambut baik di bawah Seksyen 9 Sub F, apabila dikatakan apabila seseorang dipilih atau dilantik menjadi ahli parlimen ataupun adun mana-mana negeri, kena lepaskan jawatan sebagai anggota untuk Suruhanjaya. Tapi klausa ni tidak menafikan mana-mana lantikan politik. Dia cuma menafikan ahli parlimen ataupun adun apabila dipilih terpaksa mengosongkan ataupun kena mengosongkan keanggotaan dalam Suruhanjaya. Tapi bagaimana dengan lantikan politik? Saya mohon jaminan daripada kerajaan supaya tiada lantikan politik dalam hal ini. Okey, sebab kita tahu kerajaan yang ada hari ini memang hebat, cukup hebat dalam lantikan-lantikan politik, termasuk tak kiralah apa Suruhanjaya dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan perkara ini. Sebab saya nampak kalau kita tengok pada Seksyen 6 Sub 3 berkenaan dengan keanggotaan ataupun kelayakan anggota Suruhanjaya, hanya dikatakan secara umum bahawa mereka kenalah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, menunjukkan keupayaan, profesionalisme dan sebagainya. Ia adalah ayat-ayat yang biasa, yang general, yang umum, yang mana boleh dibuat lantikan politik. Dan saya secara terbuka, saya mohon cadangkan supaya keanggotaan tak lebih dari 7 orang yang akan dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong di bawah nasihat Perdana Menteri ini, yang tidak lebih dari 7 orang, seboleh-bolehnya khasnya pengerusi kena dilantik daripada kalangan bekas hakim. Bekas hakim yang telah bersara dan ataupun bekas ketua polis negara. Bekas. Tak boleh ada mana-mana pegawai yang masih dalam perkhidmatan dilantik ke dalam Suruhanjaya ini untuk mengelakkan sebarang apa-apa perkara yang tak elok yang mungkin timbul ataupun persepsi yang tak elok. Sebab kalau kita nak buat, kita kena buat secara bersungguh-sungguh supaya perkhidmatan polis kita boleh diangkat kedudukan mereka ke tahap yang lebih baik. Kita tahu polis ni memang besar tanggungjawab, besar tugas mereka. Walaupun mungkin ada seorang dua yang ada masalah, tapi ialah seorang dua tu yang menimbulkan persepsi yang tak elok untuk keseluruhan. Padahal ramai polis sebenarnya tak ada masalah. Jadi kita mohon supaya mereka yang dilantik ini ada dia punya dia ada apa-apa konflik mereka dalam hal ini. Dan perkara terakhir yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan Seksyen 24 iaitu di bawah tajuk aduan terhadap anggota polis. Saya nampak antara perkara yang disebutkan di bawah subsection 2A hingga F, termasuk A itu dikatakan identiti ataupun siapa pengadu dia. Memang betul,
kalau kita mengadu tu kita kenalah bagi tahu, kalau tidak dia akan jadi surat layang dan sebagainya. Identiti pengadu tu memang diakui penting. Cuma saya nak tanya, saya nak tanya ataupun minta kepastian daripada Yang Berhormat Menteri waktu penggulungan nanti, sama ada identiti pengadu ni akan dimaklumkan kepada yang diadu atau tidak. Sebab kita kena ingat, yang diadu tu masih dalam perkhidmatan dan boleh menimbulkan macam-macam syak wasangka ataupun persepsi yang kurang baik. Sebab kita pun kena lindungi pengadu untuk memberikan satu jaminan bahawa aduan yang dikemukakan akan dilayani, diberikan pertimbangan siasatan yang sewajarnya. Jadi satu jaminan keselamatan wajar diberikan kepada pengadu supaya Suruhanjaya yang kita bincangkan pada petang ni boleh membawa manfaat bukan setakat kepada orang ramai tetapi kepada perkhidmatan polis itu sendiri apabila ditubuhkan kelak. Jadi sekian saja pandangan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Yang Berhormat, sebelum saya panggil